InsyaAllah maka dengan pada hari ini kita dikatakan berhimpunlah di dalam media di mana dalam tajuknya iaitu mati itu satu kepastian. Jadi saya ingin perkenalkanlah nama saya, mungkin ada yang pertama kali join. Jadi kat situ itulah nama saya diberilah, Ustazah Syahdatul Hamid binti Hamid. Saya sebagai penolong pegawai Hayat Islam di Pejabat Agama Islam bahagian Bintulu. Perkhidmatan saya tidak pernah berpindah lah. Bermula 2010 sehingga sekarang rasanya dah 12 tahun di Pejabat Agama Islam bahagian Bintulu. Jadi walaupun saya tidak pernah berpindah, maka di Bintulu memang banyaklah pengalaman kerjaya, antaranya permulaan unit nikah, kemudian pengislaman, unit dakwah sampingan. Kita lihat yang sekarang ni hakiki unit halal dan penguasa lah. Tapi macam unit dakwah yang macam ni adalah sampingan. Kerana itu tajuk ni kita akan tengok dengan lebih detail walaupun kita tak lama. Harap dengan kupasan yang saya sampaikan ini sedikit sebanyak dapat membantu sahabat-sahabat di luar sana semakin menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita melihat kepada dekat slide ni, kalau dekat telefon anda tu dia ada macam boleh zoom lah, boleh bukakan besar. Jadi bila melihat kepada boleh dikatakan tangga lah, dia punya rantaian kehidupan manusia, bila kita melihat adalah alam roh. Jadi bila lihat kepada alam roh ni, dia adalah permulaan kepada penciptaan manusia dan dia akan beralih kepada alam rahim, kemudian alam akhirat, ada alam barzah dan alam dunia lah. Jadi ini adalah dikatakan rantaian yang ditempuh oleh seseorang manusia. Jadi bila melihat kepada rantaian kehidupan manusia ni, hakikatnya sebenarnya tak rasa dia macam sekelip mata. Sekelip mata lah, macam masa tu cepat berlalu pergi. Macam anda lihat yang sekarang ni saya dah 34 tahun lah, 34 tahun dalam menempuh kehidupan. Jadi kita tak nak terlalu terlalu serius terlalu serius. Jadi saya nak sahabat-sahabat yang hadir pada petang ni seramai 52 orang, tolong anda type dekat ruangan chatting lah, mesej tu kat telefon anda tu dia ada info mesej, anda type di situ berapa umur anda. Macam saya 34 tahun. Kita ada 52 orang yang join bersama dengan kita petang ni. Maka tolong anda type angka umur anda. Kita nak tengok berapa orang yang hadir pada petang ni, berapa banyak, 30-an ke, 20-an ke, 40-an ke, kita tengok tu jawapan dia. 26, 36, 42, 29. Sebab secara online ni dia tak sama secara bersemuka. Saya tak nak lah terlalu serius, nanti boring lah, maklumlah petang ni rasa gantuk kan. Okay, jadi bila kita melihat kepada muhasabah diri kita lah, kalau tanya dengan saya, Ustazah, dalam kehidupan Ustazah ada tak timbul penyesalan dalam kehidupan Ustazah? Saya akan katakan ya. Di mana saya melihat kepada masa yang berlalu tu mudah nak pergi. Sebagai contoh, kita ambil sudut zaman kita remaja. Jadi kalau melihat kepada zaman remaja ni, cuba anda fikirkan sejenak ketika usia kita belasan tahun, masuk ke fasa 20-an, masuk ke fasa 30-an. Jadi kalau bertanya dengan saya, Ustazah, ada tak penyesalan? Jawapannya ya. Di mana bila melihat kepada masa yang berlalu pergi, maka kita akan kenang apa yang dah ditinggalkan kita dan tidak diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Sebab itu kalau anda melihat kepada saya mengajak anda untuk berfikir dengan lebih jauh. Saya tak ingat surah apa,
Tapi dalam Al-Quran memang ada kata apabila kita mencapai umur 40 tahun ke atas, maka ingatlah bahawa itu adalah fasa untuk kita bersedia. Bersedia apa? Bekalan akhirat. Jadi kalau tanya dengan saya tak tunggu umur 40. Saya bermula dari sekarang. Bermula dari sekarang untuk sediakan payung sebelum hujan. Ingat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, nanti esok bila kita mati, orang ingat kita ni sekejap je. Bila kita mati, orang ingat kita ni sekejap sahaja. Paling lama pun orang ingat pun 5 tahun, boleh jadi 2 tahun, 3 tahun, kita tak tahu. Jadi apakah bekalan yang kita tinggalkan semasa kita hidup supaya dapat membantu kita apabila kita telah berada di alam barzah. Antara macam ni lah, kelas-kelas macam ni. Sebab tu bila melihat kepada bentuk-bentuk kesenangan akhirat ni macam-macam. Salah satunya boleh jadi kata-kata yang mendatangkan kebaikan, kata-kata yang boleh merangsangkan kehidupan jadi yang lebih baik, hijrah kerana Allah dan Rasul. Sebab tu kalau kita tengok setiap tahun kita menyambut Ma'al Hijrah, apakah hijrah yang ingin kita tempuh pada masa-masa yang akan datang. Tak lain tak bukan adalah tentu sekali hijrah kerana Allah dan Rasul. Kadang-kadang kita ni hijrah nak diet kan, tak juga diet. Jadi bila melihat kepada alam kehidupan manusia ini, kalau anda melihat salah satunya berkaitan dengan alam roh yang pernah dikongsi oleh ulama kita yang bernama Ustaz Arwah, di Arwah lah, Ustaz Hasanuddin. Mungkin anda kenal kan, ulama Ustaz Dr. Hasanuddin, di mana antaranya kupasan beliau daripada kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh menyatakan bahawa roh ni menjadi dua bentuk. Satu roh yang baik, satu lagi roh yang tidak baik. Roh yang baik yang dikatakan roh yang soleh, lelaki ke perempuan ke, maksudnya roh yang soleh kita faham bekalan akhirat dia memang cukup mantap. Maka lihatlah yang dikupas oleh Ustaz Hasanuddin ni, dia kata roh yang baik maka dia umpamakan seperti botol mineral lah, botol mineral umpama jasad. Air tu, cecair dalam air, dalam botol tu umpama roh. Apabila roh itu baik, maka dia akan keluar mengalir dengan mudah. Maksudnya roh tu keluar dengan senang. Ini disebut daripada kitab roh yang dikupas oleh ulama Dr. Hasanuddin. Dan kalau roh itu tidak baik, maka lihatlah pengakhiran hidupnya diumpamakan dalam keadaan yang terseksa. Macam kita tengok, pernah tak kita nak buka kepala penutup botol air tu sangat sukar, sampai tangan kita ni sakit untuk membuka penutup botol tu. Jadi melihat kepada roh yang tidak baik, maka nak mengeluarkan cecair daripada botol tu dia sangat sengsara. Macam sangat ketat, sangat sukar. Tetapi roh yang baik dia akan keluar mengalir dengan mudah. Ini yang disebut di dalam kitab Ar-Ruh yang dikupas oleh ulama Arwah Hasanuddin. Jadi melihat kepada alam roh ni, dia ada dua lah. Satu roh yang baik, satu lagi roh yang tidak baik. Dan bila mana kita bersama dengan orang yang menghadapi sakaratul maut, kita faham orang yang nazak lah. Orang yang nazak. Bagi orang yang ada pengalaman yang demikian, bila mana dia bersama dengan orang yang nazak ni, dia akan melihat nafas yang terakhir tu, menghembuskan nafas yang terakhir. Nampak tak dia punya dada tu, roh dia tu berombak tinggi, itu adalah roh. Itu adalah roh. Jadi menghembuskan nafas yang terakhir, dada dia berombak tinggi, maka dia akan keluar daripada jasad tersebut. Itu yang dikatakan roh yang keluar daripada jasadnya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa bila mana kita bersama dengan orang sakaratul maut,
dia punya mata tu mendongak ke atas. Kenapa ya? Jawapannya adalah di mana orang yang menghadapi sakaratul maut ataupun orang yang sedang nazak dan sebagainya, kenapa mata dia ke atas? Sebenarnya dia sedang melihat rohnya hendak keluar. Kenapa mata di atas? Sebenarnya di mana dia melihat roh dia sedang nak keluar daripada jasadnya. Itu sebab mata dia naik ke atas. Dan bila melihat kepada berkaitan dengan roh ini, ketika itulah ditunjukkan dia punya itulah hijab. Macam kita panggil satu gambaran alam yang next yang akan ditempuh oleh seseorang itu. Jadi mudahan dengan perkongsian ni sedikit sebanyak dapat membantu anda berkaitan dengan alam kehidupan manusia ni. Kita kena ingat kalau seseorang itu memiliki roh yang baik, yang soleh, maka mudahlah dia untuk meninggalkan tubuhnya dengan cara yang sangat mudah. Tetapi kalau seseorang itu dikatakan roh yang tidak baik, tidak ada bekalan akhirat, dikatakan orang yang murka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka keadaan dia waktu tu nanti sangatlah menduka cita, sangatlah menyakitkan diri. Sebab itu kita kena ingat di mana dalam kita menempuh fasa roh itu tadi, itu adalah stage tangga pertama akhirat. Maksudnya alam pertama akhirat adalah di saat dari yang dari yang dunia tu dah nak masuk ke dalam barzah. Maksudnya itu adalah fasa pertama alam akhirat yang pertama. Ini yang dikongsi oleh guru saya lah sebelum ni. Baik, seterusnya kita melihat kepada definisi mati lah. Kalau kita lihat dari segi bahasa, lawannya adalah hidup. Dan kalau kita melihat dari segi syarak, perpisahan roh dari jasad. Roh tu keluar daripada jasad, itu maksud mati lah. Dan kalau kita melihat perpindahan dari alam dunia ke alam barzah, itu maksud definisi mati menurut syarak. Dan kalau kita melihat tamat tempoh hidup di alam dunia dan ianya adalah permulaan alam akhirat. Baik, kalau kita melihat kepada berkaitan dengan alam roh ni, okey, bila melihat kepada alam roh, kebanyakannya banyak yang mengupaslah, tetapi tidak dapat secara terperinci, cuma diterangkan dengan secara yang berbentuk lahiriah. Dia tak dapat nak bahas terlalu detail, sebab benda ni adalah melibatkan dengan sesuatu yang gaib. Jadi saya nak ingatkan kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan saya petang ni, setiap ilmu, setiap apa jua saja yang anda lihat tentang amalan-amalan, ingat hendaklah dibimbing oleh guru. Ini pesanan saya kembali. Ingat segala ilmu, segala amalan, yang paling penting adalah hendaklah dibimbing oleh guru. Sebab takut-takut nanti kalau tidak dibimbing oleh guru, akan timbul kesesatan. Kalau tak tahu, tanya yang pakar lagi. Macam saya tanya lagi dengan yang lebih arif. Macam itulah. Okay, dia tidak sembrono. Baik. Jadi kita nak melihat kepada sahabat-sahabat kita, jadi tolong kongsi melalui ruangan chatting tu. Okay. Dalam hidup anda, siapakah yang telah meninggal dunia? Macam saya tanya sini bapa mentua lah, telah kembali ke rahmatullah pada 3 Julai 2020. Ini bapa mentua saya telah meninggal dunia sama birthday dengan anak saya yang pertama. Jadi tolong kongsi dengan ruangan chatting tu, anda kongsi siapa di antara anda yang telah kehilangan orang yang terdekat, bapa kandung, mak mentua ke apa, tolong kongsi. Kita nak tengok daripada jawapan sahabat-sahabat kita ada tak. Okay. Baik, kalau kita melihat sambil-sambil chatting tu, saya teruskanlah. Kita nak tengok ada sahabat kita ada tak, macam itulah. Okay. Baik, kalau kita melihat kepada surah Al-Imran ayat 185 ni. Okay,
yang selalu disebut saya lah ketika kita ada ceramah, ketika kita ada buat bengkel dan sebagainya. Jadi bila melihat ayat ni sangat popular lah yang depan tu, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap nyawa pasti merasai mati, dan sesungguhnya pahala kamu. Pahala, apa maksud pahala ya? Pahala bermaksud balasan baik yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Ini maksud pahala lah. Sebab saya difahamkan sahabat kita ada di kalangan mereka terdiri pada saudara baru, dan ada juga yang tak tahu apa maksud pahala ni. Saya terangkanlah. Ingat pahala bermaksud balasan baik yang dijanjikan oleh Allah di akhirat, di mana akan disempurnakan pada hari kiamat. Maka sesiapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan syurga, sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan dan tiadalah hidup di dunia ini melainkan hanya tipu daya. Jadi nak beritahu bahawa setiap yang bernyawa ni pasti akan rasa mati. Dan saya ingin kongsikan kepada sahabat-sahabat antara doa yang saya pohon kepada Allah Subhanahu Taala bila saya memohon kepada Allah, saya bahasakan diri saya ni daku lah. Ya Allah daku, macam tu lah. Okay? Jadi bila kita mempunyai hubungan dengan Allah, kalau kita istilahkan dia hablum minallah, hubungan dengan Allah itu, maka dia akan satu hasilkan hubungan yang cukup istimewa. Jadi antara doa yang saya kongsi bersama dengan Allah Subhanahu Taala, saya kata, ya Allah, di saat daku bertemu dengan Malikil Maut, di saat aku bertemu dengan Malikil Maut, maka Malikil Maut bukan lelaki, maka hadirkanlah mereka dalam keadaan yang tidak menakutkan, dalam keadaan yang tidak menghibarkan, dalam keadaan berseri, dalam keadaan bercahaya. Sebab saya ni sebenarnya adalah jenis orang yang overthinking. Saya adalah jenis orang yang overthinking. Jadi bila melihat keadaan tu, saya takut. Saya takut agaknya macam mana lah saya nanti bertemu dengan Malikil Maut dengan muka dan nakir. Jadi saya awal beritahu, saya minta pada Allah, mintalah supaya malaikat maut muka nakir ni datang jumpa saya dalam keadaan tak nakutkan saya, dalam keadaan berseri, dalam keadaan bercahaya. Ini di antara doa saya lah yang boleh sahabat-sahabat sharing juga bila minta kepada Allah. Kita tak tahu sahabat-sahabat. Jadi inilah tibanya masa saya menggerakkan anda untuk sama-sama mendaki perjalanan penuh liku dan onak diri. Dan bila kita ni bangkit, maka seseorang itulah akan dirahmati di sisi Allah. Kita kalau tanya dengan saya lah, sekarang ni nak cari kesenangan akhirat je lagi lah. Walaupun umur saya 34, tapi fikiran saya dah berada di hujung usia. Okay. Jadi seterusnya bila melihat kepada dalil yang kedua, iaitu ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jadi kat mana sahaja kamu ni berada, ataupun kamu dekat benteng ke, ataupun tempat yang memang kukuh, tak ada dapat tembus dan sebagainya, kamu bila berada dengan maut, kamu tak akan lari. Ini daripada ayat surah An-Nisa ayat 78. Nak beritahu apa jua cara kita hidup dalam keadaan yang selamat dan sebagainya, tetapi kalau maut tu datang, maka tak akan dapat yang dapat menghalang maut tu. Okay, jadi kita kena ingat bahawa apabila maut ni datang, dia tak ada lagi nak tunggu-tunggu, dia tak ada lagi nak postpone, dia tak ada dapat nak diselamat, hanya bekalan akhirat, amal takwa soleh itu sahaja yang dapat menyelamatkan kita. Dan seterusnya bila melihat kepada dalil yang ketiga, iaitu daripada surah Al-A'raf ayat 34, di mana apabila sampai ajal seseorang, kamu tak akan dapat minta tangguh atau minta dipercepatkan walau sesaat. Jadi nak beritahu di sini apabila melihat kepada kenangan saya pun lupa juga, tapi saya rasa mungkin 100 hari sebelum arwah bapa mentua saya meninggal, antara yang saya ingat adalah pandangan bapa mentua saya tu. Dia melihat muka saya semacam, dia bukan garang, dia bukan apa, macam something lah yang saya tengok pandangan dia luar biasa. Jadi bila saya bahas dengan sahabat-sahabat sekarang,
baru saya faham apakah maksud pandangan itu. Pandangan itu menyatakan bahawa selamat tinggal. Dia melihat saya dengan pandangan yang semacam itu adalah pandangan selamat tinggal. Jadi nak beritahu, kalau melihat daripada 100 hari, 50 hari, 30 hari, 20, setiap waktu itu malaikat maut memang dia akan hadir. Hadir kepada seseorang yang tiba masanya maut untuk dijemput pergi. Okay. Kalau melihat kepada ciri-ciri macam hidung lurus, bengkok, itu dah tak ada sangat lah. Sebab kita nak beritahu pada akhir zaman ni, tanda-tanda tu tak ada sangat lah ditunjuk. Cuma yang disebut oleh daripada Nabi SAW, pada umatku nanti kebanyakannya mereka mati mengejut. Cerita mati mengejut ni kadang-kadang kalau kita faham, dia tak ada tanda. Dia tak ada tanda, dia tak ada penyakit. Tiba-tiba terus meninggal. Itu yang diistilahkan daripada Rasulullah SAW. Jadi daripada ayat ni nak beritahu, apabila maut tu datang, kita ni tak dapat nak minta tangguh. Tak dapat nak minta nanti lah, esok-esok lah. Okay? Tak dapat begitulah. Minta dia cepat. Jadi bila melihat kepada jenis-jenis bentuk pengakhiran orang ni macam-macam. Ada orang sebelum meninggal dia akan kerap tengok jam. Ada orang dia akan gelisah. Gelisah tu macam tak keruan, tak tidur lena, tak tenang. Ada orang dalam keadaan yang berpeluh. Sini dia berpeluh. Dia masih hidup lah, dia sini. Selalu je berpeluh. Ada orang sebelum dia meninggal dia akan rasa ni, dia punya tu pernafasan dia tidak teratur. Jadi segala bentuk yang dikatakan sebelum dia meninggal, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir ini adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, kalau kita mahu kematian yang kita idamkan, yang dikatakan husnul khotimah, maka kita kena minta. Sebagai contoh, macam saya lah, tanya dengan saya, Ustazah, apa kematian yang Ustazah minta? Saya akan katakan bahawa tak apalah saya sakit kat dunia, jangan saya sakit dekat alam barzakh ataupun menerima seksaan dekat padang mahsyar. Tak apalah saya sakit kat dunia, tak ada masalah. Biarlah saya sakit habis-habis kat dunia, tak ada masalah. Janganlah saya menderita kesakitan bila saya dalam alam barzakh ataupun padang mahsyar. Sebab itu saya banyak train masyarakat, itu antaranya menerusi doa lah. Doa di mana doa saya kata, Ya Allah, aku memohon kepada Dikau agar di saat aku kembali kepadamu, tidak menyakitkan, tidak menyusahkan, tidak mengaibkan, kembali kepadamu dalam keadaan bercahaya, berbau harum. Jadi itu di antara konten ayat saya yang saya selalu minta kepada Allah. Jadi kita nak beritahu dengan sahabat-sahabat di luar sana, kita kena kenangkan keadaan kita nanti bila saat kita kembali kepadanya. Sebab itu bila melihat di antara ciri-ciri kematian husnul khatimah, kita memang tahu sifat peribadinya adalah seorang yang berakhlak mulia. Ini kita kena tahulah. Sebab kalau melihat kepada istilah husnul khatimah, kematian yang baik itu ataupun kematian yang diidam-idamkan, boleh jadi itu adalah dikatakan insan yang terpilih di sisi Allah. Sebab apa? Sebab pribadinya adalah seorang yang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ingat sahabat-sahabat, jangan pernah putus asa dan jangan berhenti untuk berdoa. Dan kemudian daripada surah Al-Mulk, ini memang kita memang pernah dengar, jadi saya nak kongsi dengan sahabat, kalau boleh dalamilah ayat-ayat Al-Quran, sebab pada zaman akhir zaman ni kebanyakan di antaranya adalah membaca Al-Quran tetapi tidak pada jiwa dan sanubari. Baca Al-Quran, baca tapi tidak pada jiwa dan sanubari. Banyak orang baca saja. Itu yang berlaku pada akhir zaman. Jadi saya nak kongsi dengan sahabat, kalau kita baca Al-Quran, tolong-tolonglah tengok dia punya
pengertian, apa maksudnya, apa kontennya. Kita tidak baca kosong, kita menjiwai dengan ayat-ayat tersebut. Dan kalau kita lihat surah Al-Mulk ini sangat bagus dibaca sebelum tidur setiap hari. Kerana surah Al-Mulk ini dapat terhindar daripada di dalam siksaan kubur lah. Jadi daripada surah Al-Mulk ayat 2 ni, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang takdirkan adanya mati hidup. Nak tengok siapa di antara kamu ni yang baik amalan. Dan ianya akan membalas Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat. Jadi kita kena ingat beza orang yang berebut amalan dengan beza orang yang merebut harta. Orang yang merebut amalan ni, dia akan faham bahawa pahala ni tak akan habis. Duit mudah habis. Semakin hari, semakin umurnya bertambah, maka ada keberkatan. Bermaksud hidupnya ada diisi dengan benda-benda yang bermanfaat kerana mencari kesenangan akhirat. Akan tetapi umur orang yang tidak ada berkat, umurnya makin panjang tetapi tidak diisi dengan benda yang bermanfaat, malah mencari kesenangan dunia dan lupa kepada kesenangan akhirat. Yang benda macam ni banyak berlaku. Sebab itu daripada kelas ni sahajalah untuk kita mengajak sahabat-sahabat supaya merenung kembali. Masa-masa kita yang sebelum ni telah banyak berlalu pergi. Okay? Jadi kita nak melihat kepada daripada sahabat-sahabat kita. Jadi dekat ruangan chatting tu, kita nak tengok boleh tak anda kongsi anda dekat mana. Macam saya dekat Bintulu, Sarawak. Macam anda Sabah ke, Negeri Sembilan ke, kita nak juga tahu. Mungkin boleh jadi ada sahabat kita daripada luar Sarawak ke. Okay. Pelis tengok tu. Okay. Jadi tolong kongsi di situ. Kalau dekat Sarawak anda beritahulah bahagian Miri ke, Sarike ke. Kita nak tengok berapa banyak di antara yang hadir pada petang ni daripada Sarawak ke, daripada Semenanjung ke. Okay. Sambil-sambil saya menghuraikan tentang tajuk ni lah. Okay. Dan bila kita melihat berkaitan dengan kematian ni, tentu sekali adalah suatu tuntutan syarak lah. Dan dikatakan satu benda yang menyebabkan kita ni rasa sedar, rasa insaf, rasa nak berubah menjadi lebih baik. Dan kalau kita melihat kepada kesan iktibar berkaitan orang yang sakaratul maut, dia akan membangkitkan rasa insaf pada diri saya. Macam itulah. Sebab saya tak lupa pada tahun lepas, pada 1 Syawal lah, hari raya pertama tahun lepas tu, menerima panggilan telefon untuk naik ke bilik mayat di hospitalnya Bau Bintulu Sarawak. Dan di mana saya naik kat sana, first time saya menjejakkan kaki masuk ke bilik mayat. Sebelum ni tengok dalam TV, lain macam lah masuk dalam bilik mayat tu. Jadi apa sebab saya pergi bilik mayat? Kerana bersama dengan ustazah seorang untuk menguruskan jenazah COVID. Sangat muda orangnya, 30 tahun jenazah tu. Dan di situlah mengingatkan kepada saya bahawa itu hari dia, hari kita ni bila lah lagi. Macam itulah. Dan memberi keinsafan yang cukup dalam diri saya bahawa kita kena sediakan payung sebelum hujan. Banyakkan payung kita ni sebelum kita telah kembali kepadanya. Okay. Dan tentu sekali kalau kita melihat kepada mengingatkan mati ni, tentu sekali adalah mengiring jenazah ke kubur. Kalau anda nak tahu kedudukan kita berada di dalam liang lahat adalah posisi kita tidur mengiring ke kanan. Mengiring ke kanan. Kita tidur, kita mengiring ke kanan, itulah kedudukan yang dikatakan di dalam liang lahat. Sebab tu kalau kita tidur mengiring ke kanan dan mengingatkan kita bahawa
inilah kedudukan kita di dalam liang lahat, maka ia akan meraih pahala di situlah. Pahala bermaksud balasan baik yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Dan kemudian kalau kita melihat kepada mengingatkan mati ni adalah menziarahi kubur lah. Selalunya bila sebut kubur orang rasa seram, orang rasa takut. Jadi bila mengingatkan tentang kubur, pandangan saya tak lain tak bukan adalah mengenangkan keadaan kita bagaimana kemudian hari di sana. Okey. Dan seterusnya kalau kita melihat persiapan ni tak lain tak bukan adalah tentu sekali kita kenalah laksanakan segala perintahnya dan jauhkan segala larangan dia lah. Dan tentu sekali bertaubat. Kalau kita faham konten taubat yang sebenar adalah taubat nasuha, bukannya taubat sambal. Pada-pada buat lagi atas. Taubat nasuha ni kita faham, kita benci kepada maksiat tu, kita berhenti pada buat maksiat. Kita rasa sedih bila mengenangkan keadaan kita yang pernah buat maksiat dan kita berazam tak nak buat maksiat tu lagi. Ini dikatakan taubat nasuha yang sebenar. Dan beristighfar kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Kalau kita melihat kepada kemaksiatan kita yang lalu, tak mustahil kita akan rasa insaf dengan cukup dalam. Dan di situlah kita nak hurai bahawa Allah melihat hati dan jiwa kamu. Allah bukan melihat rupa, paras kamu dan pangkat. Okay? Dan kemudian buat kebaikan, berkasih sayang sesama insan. Dalam mentaliti kita ni, kalau kita ni sentiasa buat baik dengan orang, bila kita memudahkan urusan orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Okay? Dan kemudian memberi sumbangan kepada kemajuan Islam. Kalau kita faham apa sebab banyak berlaku masalah-masalah. Kerana apa? Kerana tidak ada rasa saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Sebab itu kalau kita melihat daripada pandangan ideologi orang Yahudi. Orang Yahudi ni adalah orang yang bijaksana. Dia kata apa? Dia kata orang Islam akan sentiasa mundur sampai bila-bila lagi-lagi kalau orang Islam ni bila solat subuh jemaahnya tidak seramai seperti solat Jumaat. Nak beritahu bahawa orang Yahudi ini dia menilai kekuatan orang Islam dilihat dari sudut jumlah anggota solat Jumaat pada waktu subuh. Dia tahu kelemahan orang Islam. Itu daripada pandangan orang Yahudi. Okay? Dan kemudian lakukan amal makruf dan nahi munkar. Bermaksud bila ada kemaksiatan ni kita kena ingat cegahnya dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan percakapan. Kalau tak mampu dengan pergerakan, perbuatan. Kalau tak mampu dengan hati. Itu adalah tanda yang dikatakan last sekali lah, yang terakhir. Jadi kita bila nak tegur orang, bila kita nak nasihat orang, dengan cara lah. Dengan cara yang bijaksana, bukan dengan cara sindiran, bukan dengan cara provokasi, bukan begitu. Okay. Jadi saya rasa sudah sampai pada penghujung sesi ini. Saya berharap sahabat-sahabat yang hadir pada petang ni, kata tengok ke situ 65 orang. Dan saya lihat semua negeri ada, boleh dikatakan join lah bersama dengan saya. Mudah-mudahan dengan perkongsian saya ni sedikit sebanyak dapat membantu sahabat-sahabat di luar sana agar dipertingkatkan momentum pecutan dalam meraih bekalan dunia akhirat. Kalau kita lihat di dalam doa kita, Surah Baqarah ayat 201. Jangan lupa. Surah Baqarah ayat 201. Yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami dari azab siksaan kubur dan api neraka. Itu doa yang selalu kita baca tu lepas solat. Ini ya, sumber dia daripada Al-Quran, surah Baqarah ayat
2021. Jadi mudahan kita semua mendapat keberkatan, keredaan, kasih sayang yang dikatakan rahmat serta keampunan di sisinya. Dari itu saja daripada saya serahkan kembali kepada pengurusi lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Ustazah Syahdatul, masih lagi bersama kami, satu perkongsian yang sangat indah saya rasa pada hari ini, satu ingatan kepada kita bersama insya-Allah. Dan terima kasih lagi sekali Ustazah, terima kasih Daun Keladi, lepas ni nak panggil lagi. Semoga insya-Allah ada rezeki kita bersama lagi insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Nuruddin untuk menutup sesi pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Suara okey ke? Alhamdulillah. Boleh dengar Ustaz. Silakan. Terima kasih semua. Alhamdulillah ramai. Hari ni paling ramai. Dr. Naini Kak N pun terkejut tadi. Dia WhatsApp tu. Dah 50 lebih orang. Alhamdulillah. Dah berapa minggu kita tak rasa peserta yang ramai macam ni. Seronok kan Kak N? Boleh buka mikrofon. Sangat seronok, sangat seronok. Sebab tadi saya dah macam adakah saya masuk dalam link yang betul? Terkejut tadi. Sebab ada satu waktu sebenarnya kita ada lebih kurang dalam 79 peserta pada hari ini, alhamdulillah. Dan setiap call saya tanya, betul ke masuk ni? Betul tepat betul bilik ni. Jadi untuk pengetahuan semua yang baru masuk, saya Nuruddin, saya founder KAF dan sekarang sekarang kita panggil SAM saja. Program Jumaat Manis bersama Al-Quran ni dicadangkan oleh Dr. Noaini yang cakap tadi. Dr. Noaini, saya panggil Kak N saja. Dia yang cadangkan supaya saya buat program ini, buat program mingguan supaya kita selepas seminggu kita sibuk dan jauh dari maklum kita sebagai orang awam kan, kita orang awam ni kita dengan Al-Quran kadang masa solat je kan. Jadi Kak cadangkanlah kita buat. Alhamdulillah saya ada sumber, ada anak-anak yang boleh bantu saya buat Google Meet apa semua, buat poster, buat slide kan. Kalau saya seorang memang tak terlagatlah. Saya ambil kesempatan ni ucapkan terima kasih kepada Kak sebab cadangkan program ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada anak saya Amirah dan Aina mereka yang banyak bekerja untuk program ni. Dan terima kasih kepada semua. InsyaAllah program ini adalah program mingguan. Minggu depan kita akan bincang tentang sejarah Al-Quran, tentang seorang tokoh yang paling penting dalam sejarah pendirian Al-Quran sampainya mushaf Al-Quran kepada kita ni. Ada seorang sahabat yang berperanan besar lah. Sejak zaman Sayyidina Abu Bakar lagi pergi ke zaman Sayyidina Usman. InsyaAllah selepas tu pada minggu ketiga kita ada Ustaz Syamin dari Kagat betul ke kan? Kagat dah? Ya betul, daripada Kagat, sahabat saya daripada sekolah. Kor agama keadaan tentera kan maksudnya? Ya, betul. Kan? Kagat. Ya. Jadi insyaAllah lepas tu pada minggu keempat kita akan ada tip untuk orang awam. Sekurang-kurangnya ada 3 aktiviti yang kita perlu buat dengan Al-Quran tu: baca, faham, dengar, hafal, tadabbur. Kemudian pada bulan depan, bulan Mac, insyaAllah kita akan ada bersama Ustazah Syahdatul sekali lagi. Kemudian kita akan ada bersama Ustaz Haji Sabini Dahlan, Sarawak. Rasanya orang Sarawak kenal lah Ustaz Haji Sabini. Kemudian kita akan bersama sahabat saya pula Ustazah Mariatul Kiftiah yang akan bincangkan surah Luqman. InsyaAllah. Lepas tu pada bulan Ramadan kami bercadang untuk buat satu yang special edition macam hujung tahun lagi tu kan Kak. Mungkin kita akan buat lagi lah. Ataupun mungkin kalau ada peserta yang nak join, mungkin kita nak buat virtual virtual macam pernah ada pelajar Unimas yang tahun lepas, mungkin tahun lepas ataupun tahun sebelumnya, mereka buat program virtual Qiyamul Lail secara maya.
InsyaAllah semoga kita menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man 'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah apa yang kita nak capai dalam program sekurang-kurangnya. Berapa hari kita sibuk dengan itu ini, hari Jumaat kita luangkan sedikit masa untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Apa yang kita dapat daripada ni, kita kongsi pula kepada anak-anak kita. Contoh macam ada sahabat kami dalam tim SAM. Ayu ada hari ni? Minta maaf kalau saya tak nampak. Ada Ayu. Macam contoh minggu lepas Ayu lepas yang kita belajar dalam Ayu. Yang lepas dapat kita bincangkan dalam camp Jumaat Manis. Minggu lepas malamnya dia bawa pula taklim lah. Dia bawa bercerita dengan anak-anak. Proses belajar dan mengajarkan ini umurkan. Dan kebetulan pula kita sedang berada pada bulan haram, Rejab, Syaban, Ramadan kan. Dikatakan pada bulan haram ini bila kita buat dosanya digandakan 2 kali ganda. Begitu juga sebaliknya jika kita buat kebaikan, kebaikannya digandakan kepada 2 kali ganda. Inilah bulannya Rejab dan Syaban ini, inilah bulannya untuk kita meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dengan rahmat itu nanti pada bulan Ramadan kita akan sihat, kita akan kuat, kita akan hati, kita akan memotivasi untuk beribadah pada bulan Ramadan. Jadi sebelum menutup program pada hari ini, minta semua boleh buka kamera, kita nak ambil gambar dan jemput semua, join kita. Ada WhatsApp, kita ada Telegram, kita ada Facebook group, semua dengan nama ni. Semua dengan nama Jumaat Manis Bersama Al-Quran. Channel Telegram kita pun dengan nama ni. WhatsApp, kalau saya bagi link di chat, hidup kah? Kalau bagi link di chat. Sekejap nanti Amirah sedang masukkan link grup WhatsApp dalam chat, nanti boleh tengok di chat dah boleh. Okey, kita tunggu semua buka kamera dulu. Ayu nak bercakap ke tadi? Okey. Tak apa Cik Ayu. Alhamdulillah banyak Dr. Saina nampak ada tadi. Ada Dr. Saina ada. Atul ada tu. Okey, Cik Saima. Cik Saima Tak sempat nak menegur hari ni, ramai lah Cik. Ya ramai kalau boleh kita nak buka. Cuma kami nak madah Cik Belalak dengan Ustazah. Kita nak buka kamera semua, kita nak bergambar ataupun apa tu? Window dengan tak apa Ida. Aina tolong tangkap. Tak, kita tolong Aina tangkap juga. Selalu dia orang ambil banyak je, tak sempat senyum. InsyaAllah kita boleh tengok dekat chat. Amirah dah tu ada, okey. Boleh salin dulu atau boleh siapa yang guna handphone boleh join terus. Tu kita punya. InsyaAllah program kita ni setiap minggunya kita ada record. Cuma yang minggu lepas sayangnya, tapi insyaAllah mungkin ada hikmahnya. Yang minggu lepas kita tak dapat record, jadi ada masalah teknikal. Ada masalah teknikal sebab rupa-rupanya Google suruh kita upgrade. Semua kita pakai business standard tu, paling-paling guna business standard baru dapat record. Jadi itu saja. Terima kasih pada semua. InsyaAllah mungkin apa yang disampaikan minggu lepas kita ulang balik dalam minggu depan lah sebab sebelum sambung sikit Ustaz sambung. Jadi itu saja. Okey, terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan syubhat khas dan tasbih. Terima kasih semua yang hadir hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Ya, terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Doktor. Terima kasih semua. Terima kasih Cik. Terima kasih Kak Selma. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Ya. Terima kasih semua.
semua. Maaf kalau ada Ramai yang hari ni. tertipu banyak ramai. Kenapa Ayu? Mikrofon boleh buka ah? Okey, mikrofon boleh. Keadaan dia yang tak mengizinkan. Jadi nampak Aduh. macam ada Ida dengan Cik Yang. Ada Ida pun dia cakap Ah, kata keadaan tak mengizinkan juga untuk buka kamera. Tetapi tak nampak dah sini. Dia tak tahu rasanya dia dah keluar kot. Rasanya lah. Okey Ustaz. Tadi ada message. Okey Ustaz, Kak En undur diri dulu untuk Ya. masuk kelas yang lagi satu hari ni. Okey, masa Kak Ain insyaAllah minggu depan pula. Okey, InsyaAllah. alright. Take care semua. Salam InsyaAllah. rejab ya. Salam rejab. Waalaikumsalam. Salam rejab. Bye. 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 Bye.